الفاتحة بالقبول وتمام كل سول ومأمول وصلاح الشأن ظاهرا وباطن في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا ولأولادنا ولأحبابنا ولذوي الحقوق علينا وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى واشف مرضانا ومرضى المسلمين وأن يرحم أمواتنا وأموات المسلمين وعلى هذه النية وعلى كل نية صالحة شكر لله تعالى. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa nafa wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa qurbihi wa mardatihi subhanahu wa ta'ala. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini Allah Taala bagi keizinan kepada kita untuk sambung perbahasan dalam kitab Safinatun Najah. Insya-Allah pada malam ini kita akan bincang tentang hukum hakim pasal zakat. Minggu ni yang dia nak cerita tentang harta-harta yang wajib dikeluarkan zakat. Amo cerita 2 minggu lepas sebuah sedikit tentang mukaddimah bagi zakat, apa dia maksud zakat dan juga syarat-syarat yang mewajibkan zakat. Minggu ni dia nak cerita gapo yang wajib dikeluarkan zakat. Sebab bukan semua harta diwajibkan keluar zakat. Dia ada harta-harta tertentu yang mana harta ini dikategorikan di dalam golongan yang diwajibkan untuk kita keluarkan zakat. Kalau ada harta-harta ni wajiblah kita keluar zakat mengikut syarat-syarat dia. Dalam kitab kita kata musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid darain amin. Faslun al-amwalu allati talzamu fiha az-zakatu sittatu anwa'in an-na'amu wan-naqdani wal-mu'asyaratu wa amwalut tijarati wajibuha rubu'u ushri qimati urudit tijarah warrikazu wal ma'dinu. Dia kata sini bermula harta yang diwajibkan zakat padanya pada harta itu 6 bagai. Dia ada 6 jenis harta yang wajib dikeluarkan zakat. Sekiranya kita ada 6 jenis harta ni, setiap jenis tersebut diwajibkan keluar zakat. Yang pertama dia kata binatang, yakni binatang ternakan. Terjemah binatang saja ni tak tepat lagi. Yang comelnya diterjemah dengan kata binatang ternakan. An-na'am ialah binatang ternakan. Bila sebut binatang ternakan, dia kena kepada unta, lembu, kambing. 3 jenis. 3 jenis yang binatang ternakan. Pertamanya unta. Binatang unta. Yang kedua lembu, spesies dia lah, maknanya kerbau. Itu spesies kedua. Yang ketiga kambing ataupun biri-biri ataupun kibas. Itu spesies dia. 3 binatang ni sahaja yang dikategorikan sebagai binatang ternakan. Sebab apa dalam bahasa Arab dinamakan na'am, jamak dia an'am. Yakni kalau kita tengok maknanya, ibaratnya ialah harta yang melimpah ruah, nikmat yang melimpah ruah. Itu dinamakan na'am. Kerana apa? Pada binatang-binatang yang kita sebut tadi, banyak nikmat-nikmat dan juga kelebihan yang ada yang mana tidak ada pada binatang lain.
Kalau ada binatang-binatang ni untung kita. Binatang ternakan ni untung kita. Sebab tu kita pegang. Kita boleh ambil daging dia, kita boleh ambil susu dia, kita boleh ambil perut dia. Binatang ni ada manfaat untuk kita. Sebab itu dinamakan dalam bahasa Arab an-na'am ataupun al-an'am. 3 binatang ni je ke? Memang 3 binatang ni ya. 3 jenis ni, 3 spesies ni. Ada pun binatang-binatang lain, contoh air. Kita perah air. Banyak mana sekalipun tak kena zakat atas kategori binatang tidak. Itik, keldai, kuda, kalaulah kita perah binatang-binatang lain selain 3 spesies tadi, hak ni tidak dikenakan zakat. Melainkan sekiranya kalaulah kita perah binatang tadi, kita ternak dia atas tujuan perniagaan. Kalau niat nak nego, kita perah itik, perah ayam, hak ni nak nego. Siapa 300 ekor, 400 ekor atas dasar nego, maka ketika itu zakat yang dikeluarkan bukan atas kerana dia tu binatang, tetapi kerana nego. Tapi kalaulah jenis unta, lembu, kuba ni ataupun kambing biri ni tak niat nego, tapi kalau dia cukup syarat-syarat dia, wajib kena keluar zakat walaupun kita tak nego. Sebab binatang tu sendiri kena keluar zakat. Ia panjang lebar lah dalam kitab besar dia cerita berapakah bilangan-bilangan dia. Orang panggil cukup nisab, cukup bilangan yang wajib zakat. Sebab kalau unta dia ada bilangan dia, kalau lembu dia ada bilangan dia, kalau kambing dia ada bilangan dia khusus. Hak ni suku kira lah. Lepas ni pula kitab lain insya-Allah disebut. Dalam kitab kita ni secara ringkas sahaja dia tak cerita bilangan-bilangan tadi. Kalau binatang-binatang lain, kalau niat nak nego barulah wajib keluar zakat. Adapun kalau tidak, tak wajib keluar zakat. Itu yang pertama. Secara ringkas binatang ternakan. Yang kedua sini dia kata emas dan perak. Emas dan perak. Emas perak ni wajib juga keluar zakat. Emas perak. Cuma dia ada syarat dia. Salah satu syaratnya antaranya kita sebut kena cukup setahun dulu pemilikan. Emas tadi tu kita milik, dia cukup setahun. Dia cukup setahun barulah wajib keluar zakat. Lepas tu bukan sekadar cukup setahun, kena cukup nisab. Orang panggil kadar bilangan yang mewajibkan zakat. Apa kadar nisab dia? Kalau emas biasa kita sebut 20 miskal. Kalau kita kira ikut gram, lebih kurang 84 gram. Kalau emas. Jadi kalau ada orang tu dia simpan emas, dia beli emas, ada 84 gram. Lepas tu dia miliki emas tadi setahun lebih dah. Maka ketika tu wajib dia kena keluar zakat. Sebab emas ni, diri emas sendiri tu kena keluar zakat. So, ada pun perak nilai dia ialah 200 dirham. Orang zaman dulu guna emas dan juga dirham, dinar dan juga dirham. Kadar berapa dirham ni? Dalam lebih kurang 590 gram. 590 gram. Barulah wajib. Kalau kita ada perak berat tadi, maka keluarlah zakat. Kadar berapa mana? Kadar banyak mana? 2.5%. 2.5%. Dalam kitab sebut 1/40. Rubu'ul ushri. 2.5%. Apa cerita Piramli tu? 2.5%. Zakat yang wajib kita keluarkan sekiranya kita ada emas dan juga perak. Wajib keluar. Baik. Semua jenis emas perak ke lagu mana? Sebab orang Tino ni perangai dia isi emas perak. Ada duk gelai tangan, ada duk teka, ada jadi subel, ada jadi rata, ada jadi cicing. Hak tu kena zakat juga ke? Adapun sekiranya emas dan juga perak yang dijadikan perhiasan, hak ni tak wajib keluar zakat. Kalau emas perak kita pakai, orang Tino pakai emas perak, hak tu tak wajib keluar zakat. Buat kata keluar zakat ni emas dan juga perak yang tidak dipakai. Kalaulah perhiasan tadi yang dipakai, yang mana perhiasan tadi tu harus, maknanya digunakan untuk orang puan, maka ketika itu tidak wajib keluar zakat. Tak wajib keluar zakat. Lebih-lebih lagi
perempuan-perempuan yang berada di negeri Kelantan, kita tidak ada had. Uruf tak ada. Nak pakai banyak mana pun boleh. Dalam fatwa, khususnya di negeri Kelantan, sebab Kelantan ni memang sohu dengan mah. Orang tino dia. Sampai dulu siapa lah ni, dia nak pakai banyak mana pun tak wajib kena zakat. Tu fatwa dia. Ada pun negeri lain dia ada hak dia. Dia ada hak uruf. Maknanya qada kalau dia pakai tu standard. Tapi kalau dia pakai penuh lengan, tika tu tak kena dah negeri lain. Tapi Kelantan tak apa. Siapa-siapa biasa, pocik-pocik di Ambon ni biasalah kau dah tengok. Orang nego pasar dulu orang tino lah sising penuh gelemah. Orang Kelantan yang memang gitu. Jadi dia pakai banyak mana pun tak wajib keluar zakat. Tapi negeri lain dia ada. Kena hak tu kena tengok majlis agama masing-masing lah. Cuma di negeri Kelantan kita ni dia tidak ada had untuk uruf pemakaian emas dan juga perak. Orang panggil huliyil mar'ah, perhiasan perempuan. Hak ni kalau perhiasan untuk orang tino. Tapi kalau perhiasan untuk orang lelaki, ada juga orang lelaki beli mah. Dia beli cicim mah kedai lo ni mah mah murah, dia nak beli nak sipir jadi aset. Hak tu wajib ke tak keluar zakat? Dia beli perhiasan ni, orang panggil harta, orang panggil kakah mah, orang apa? Orang panggil apa? Perkakasan mah ni orang ya. Perhiasan mah. Kalau lah kata bukan yang harus maknanya untuk orang lelaki, maka ketika tu wajib juga dia keluar zakat. Sebab perhiasan mah perak ni bukan untuk orang lelaki. Bukan untuk kita guna. Ada juga orang lelaki dia pergi beli gelam mah, dia beli ratam mah, dia sipir dia. Hak ni tak boleh. Kena keluar zakat juga. Tu mah perak. Ada pun lagi orang panggil harta galian yang selain pada mah perak. Contoh permata-permata, intan, zamrud, mutiara, zabarjak, miskun, ambar. Kita bakar cincin kita ni. Ada benda-benda orang panggil perhiasan. Yang mana nilai dia kadang-kadang lebih mahal pada mah perak. Pakai permata, pakai nilai tangan dia. Mahal ni beribu, berjuta kadang-kadang. Hak ni keluar zakat ke tidak? Tak wajib keluar zakat. Sebab barang tadi bukan diniagakan. Emas dan perak sahaja ialah barang yang diniagakan. Hak ni sahaja. Emas dan perak sahaja. Kalaulah kata ada zamrud, ada mutiara, ada nilai, ada rubis, panggil delima, tika tu tak wajib keluar zakat. Walaupun mahal daripada emas perak sekalipun. Melainkan kalau buat nego lain lah. Waktu zakat pun niaga. Maknanya ni ada. Tu yang kedua. Dan yang ketiga dia kata segala tumbuhan. Dia terjemuh segala tumbuhan. Muasyarat. Muasyarat ni maknanya buah-buahan dan juga tanaman makanan asasi. Tumbuhan asal ni yang kalau terjemuh gitu kan. Pokok-pokok kena belaka tidak. Maksud sini ialah buah-buahan. Buah gapo yang wajib keluar zakat dua ya. Kurma dan juga anggur. Kalau siapa tanam kurma dan juga anggur, dia wajib keluar zakat. Sekiranya cukup syarat-syarat dia. Jadi syarat je lah, bukan sini tak nyata. Kurma dan anggur sahaja. Hak ni kalau buah. Sebab hak ni diguna pakai semua. Kayak orang Arab ya. Anggur, kurma orang buat zabit. Jadi hak ni buat keluar zakat. Ada pun buah-buah lain, museking, dokong, mokte, ikutlah buah mahal sekali mana pun. Hak ni tak wajib keluar zakat. Tu buah. Jadi cara dia bayar zakat lagu mana buah-buahan. Satu lagi tanaman makanan asasi. Hak ni makanan asasi. Contoh kalau kita sini padi, beras, wajib keluar zakat. Kalau negara luar dia ada gandum, dia ada jagung, dia ada pulut, kacang. Tengok atas tepak yang mana dijadikan benda tadi, tumbuhan tadi ataupun buah-buahan tadi sebagai tanaman makanan asasi dia. Maka ketika tu wajiblah keluar zakat. Nisab dia setara mana? Bilangnya dia kena sampai 5 wasak. Gapo dia 5 wasak? Lebih kurang 363 gantang Malaysia. Siapa tahap tu? 5
barulah wajib keluar zakat. Qadar dia setara mana? Tengok ada banyak cara. Nah, ni kena kita tanya majlis agama. Betul cerita sini, kalau cerita pun tengah-tengah saja kita tak senang. Tak penting mana sini. Sebab jaga-jaga guna. Ni kalau siapa petani ataupun dia ni pekebun, ni dia kena tahu. Dan selanjutnya dia kata sini, dan harta perniagaan. Harta perniagaan. Kalau kita nego zakat perniagaan, ni juga wajib kena keluar zakat. Qadar dia berapa? 1/40. Dan 1/40 iaitu 2.5% daripada jumlah harta perniagaan tadi. Tak kira lah perniagaan tadi persendirian ke, perkongsian syarikat ke, koperasi ke, sahih ke, asal dia menego, kalaulah cukup-cukup syarat, maka ketika tu wajib keluar zakat 2.5%. Apa jenis segala perusahaan yang ada sifat untung rugi, tu kira nego. Ada untung, ada rugi, maka ketika tu wajiblah keluar zakat. Dia adalah banyak syarat dia ni. Bak nego ni kita tak cerita sini, kena ngaji kita lain. Antaranya kena ada niat nak nego. Bukan kata tiba-tiba mari untung gitu kena keluar zakat, tidak. Dia ni memang niat nak nego dah. Lepas tu nego tadi tu pula halal, maka ketika tu wajiblah dia keluar zakat. Dia masuk lakon ni nego ni. Ada orang nego dari sudut perhotelan. Lalu ni kan orang nego ikut hotel, ada pengangkutan, ada perkhidmatan, tak kira. Asal ke dia ni ada untung rugi, niat nak nego, ketika tu wajib dia keluar zakat. Habis. Ni orang-orang kerja lah. Yang selanjutnya dia kata harta korun. Dia terjemah harta korun, iaitu rikas. Rikas ni harta korun. Apa maksud harta korun? Korun ni zaman Nabi Musa zaman Nabi Musa, harta korun, iaitu harta zaman dulu yang mana kita jumpa dalam tanah. Harta zaman jahiliyah sebelum datangnya Islam, yang mana harta tadi tersimpan dalam tanah. Kita duk gali jumpa mah perak yang mana ditanam dalam tanah. Yang kena zakatnya mah perak. Tak kira silim mah ke, orang panggil gelas mah, gelas perak, ataupun ratam mah, rata perak kita jumpa disimpan dalam tanah. Kalau kita tanya KJL ke ataupun kita tanya ahli sejarah, dia kata ini zaman dulu ni, 1400 dulu lagi. Maka ketika tu wajiblah kita keluar zakat. Qadar dia lagu mana? Nisab dia serupa dengan mah perak, iaitu kalau mah 85 gram, kalau perak 588 gram, lebih kurang lah tadi. Qadar dia kena bayar 20%. 20%. Dia tak ada syarat. Jumpa ya, kena 20%. Kena bayar harta korun. Ni kaya betul. Doa lah biar boleh. Jumpa belakang rumah kita, teka tu kaya. Ni wajib segera. Bila jumpa ya, kena waktu tubik 20%. Cuma lah ni oleh kerana kita ada undang-undang negara ni, ia lain sikit. Ia kira berapa kedalaman ke apa tu kena tanya kerajaan negeri secara mana. Ia ada undang-undang dunia pula. Cuma dalam undang-undang syariahnya gini. 20%. Harta benda korun ni, harta korun ni hanya kena pada mah perak saja. Kalau jumpa belia, jumpa nilai, jumpa zamrud, jumpa apa ni delima, hak tu tak kena. Hak tu tak kena zakat. Hak kenanya emas dan juga perak sahaja. Itu rikas. Yang selanjutnya galian. Galian sini emas dan perak daripada perut bumi. Kita duk gali-gali tanah belakang rumah kita, tengok-tengok, ada emas. Tanah tu emas. Tanah tu emas. Supaya orang duduk di jeli ataupun duduk kolam kerai ke, sungai belakang rumah dia tu boleh ada emas. Kalau jenis gini juga, kalau dia gali, tengok-tengok tubik emas, maka ketika tu wajib dia keluarkan zakat. Lebih kurang tadi juga, qadarnya 2.5%. Ni jaga-jagalah. Jaga-jaga berlaku bab emas, bab zakat. Habis ini dalam kitab kita ni, tua kitab kita dia mengakhiri kitab dia dengan perbahasan bab zakat. Habis itu ada pun orang lain buat lebih ni. Ni bukan kitab asal bagi Safinatun Najah, ditambah oleh syarah dia, iaitu Syekh Muhammad Nawawi Bentan, orang Indonesia, jadi ulama besar di Mekah. Sebab kitab ni dia hanya cerita siapa bab zakat, maka dia sambung pula perbahasan selanjutnya tentang puasa. Dia sambung perbahasan tentang puasa.
Cuma kalau kita nak kira dengan kita asal, habis dah lah sini. Kira hotel dah lah kita ni, habis dah. Wallahu alam, boleh tutup kita, boleh balik. Hotel dah. Kalau nak kira. Cuma disambung balik oleh ulama-ulama yang lain kerana nampak macam tak sempurna lagi dalam bab rukun Islam. Maka kena cerita juga dalam bab puasa. Cuma sini kita nak cerita sikit tentang zakat fitrah. Sebab tuan pengarah kita ni dia tak cerita tentang zakat fitrah. Boleh jadi kerana orang maklum lah dah tentang zakat fitrah. Nah, bila-bila nak masuk bab puasa, moleknya cerita sikit pasal bab zakat fitrah. Zakat fitrah ni maknanya zakat yang dikenakan ke atas setiap tubuh badan orang. Nah, orang panggil zakat terus, zakat diri kita, zakat tubuh. Dia tak serupa dengan zakat waktu kita sebut saat ni sebab hak tu harta. Ada jenis harta. Hak ni tak kira lah kita ni jenis setara mana sekalipun, asal ada tubuh badan kita sihat gini, maka ketika tu wajib keluar zakat. Dia ada syarat, 3 syarat. Pertamanya Islam. Kalau orang itu Islam, maka wajib dia keluar zakat terus. Zakat terus wajib dia keluar. Ada pun orang kafir tak wajib keluar zakat terus. Yang keduanya, dia ada lebihan makanan untuk diri dia dan juga keluarga dia pada hari raya. Yakni pada hari raya puasa. Untuk malam raya dan hari raya tadi, dia ada lebihan harta yang dia miliki. Maka ketika itu wajiblah dia keluarkan zakat fitrah. Hak ni kena tengok di majlis agama berapa kadar dia. Nak kira dia ni fakir miskin ke tidak, maka tengok. Kalau dia ni ada lebihan perolehan kewangan dia masa ketika tu, maka wajiblah dia keluar zakat. Dan syarat yang ketiga yang terakhir, dianya hidup pada akhir Ramadan dan juga dia ni sempat dengan awal Syawal. Dengan makna dia sempat dengan terbenam matahari pada hari terakhir bulan Ramadan. Dia hidup molek-molek dengan matahari jatuh pada malam raya. Maka ketika tu wajiblah dia keluarkan zakat fitrah bagi diri dia dan juga orang-orang yang di bawah tanggungan dia. Ni biasa orang tanya, kalulah budak yang baru lahir, baby baru lahir, selepas daripada terbenamnya matahari, malam raya lepas Isya baru beranak, adakah baby yang baru lahir tadi wajib kita keluarkan zakat? Kita sebagai ayah wajib tak keluar zakat untuk anak tadi? Tak wajib. Sebab apa? Sebab dia tak ada 2 masa, iaitu Ramadan dan juga Syawal. Orang yang ada qada masa Ramadan dan juga Syawal walaupun sesaat, maka hak ni yang wajib keluar zakat. Contoh soal lagi, dia nikah selepas terbenam matahari. Hak ni tak sabar. Boleh puasa ni kan, dia tunggu dah nak menikah. Malam raya tu kira yolos selalu. Nikahlah dengan tunai dia malam raya. Jadi malam raya tu jadilah suami isteri. Adakah si suami wajib membayar zakat untuk isteri dia? Sebab dia dah nikah dah ni kan. Maknanya bini dia tu bawah tanggungan dia lah. Cuma dia nikah selepas goreng malam raya. Maknanya masuk dah lah bulan Syawal. Tak gitu? Satu malam Syawal kan? Masuk dah. Adakah dia ni wajib kena bayar zakat terus untuk bini dia? Tak wajib. Sebab apa? Sebab bini dia masuk di bawah tanggungan dia selepas daripada berakhirnya Ramadan. Bini dia sendiri kena bayar zakat teruk. Tak lelaki tak kena lagi time itu. Nikah malam raya. Ni jaga-jaga dengar tak ke? Ambo jaga-jaga belak kita baru teringat mula. Gitu. Nikah malam raya, suami tak wajib keluarkan zakat fitrah bagi isterinya. Sebab dia nikah tadi selepas malam raya, selepas terbenamnya matahari. Contoh lagi lagu mana? Anak dalam perut, baby janin dalam perut, wajib tak kita keluarkan zakat? Tak wajib. Sebab dia tak keluar lagi, dia masih lagi duduk dalam alam rahim. Selagi tak tubik, selagi itulah dia tidak wajib keluar zakat. Ada orang ni selagi dia meninggal dunia, boleh jadi ayah kita ataupun abang kita, tok lelaki kita ke, dia meninggal sebelum terbenamnya matahari pada akhir Ramadan. Malam molek-molek duk siap duk ngemah rumah nak raya ke esok, petai tu duk ngemah di rumah, rebor, meninggal dunia dia. Tak ada goreng, tak ada ngomong lagi esok raya.
meninggal dah dia. Kita ni sebagai bini dia ataupun sebagai anak dia, wajib tak kita keluarkan zakat untuk si mati tadi? Sebab dia meninggal tadi? Tak wajib keluarkan zakat. Sebab apa? Sebab dia tak ada dengan Syawal. Dia tak ada dengan malam raya. Dia tak ada dengan malam raya. Maknanya kita tak perlu keluarkan zakat daripada harta peninggalan dia. Dok. Sebab dia tak ada dengan permulaan bulan Syawal. Supalah tu berlaku. Baik. Bak zakat terus ni dia ada waktu dia. Ada waktu dia. Ada kadang-kadang orang bayar awak, ada kadang-kadang orang bayar sepuk molek. Sebab apa? Sebab dibolehkan untuk kita membayar awal zakat fitrah. Bila wajib bayar zakat terusnya? Iaitu pada malam hari raya. Waktu wajibnya apabila terbenamnya matahari akhir bulan Ramadan, maka ketika tu wajib adalah tanggungan atas kita untuk bayar zakat terus. Waktu paling sunat, paling afdal untuk bayar zakat terus ialah selepas waktu subuh pada hari raya yang pertama tadi. Pagi raya tu, selepas waktu subuh, sebelum imam naik nak baca, nak pergi semaya raya. Sebelum imam akad takbir semaya raya, daripada subuh, selepas semaya subuh, siapalah tu imam nak pergi semaya, ketika itulah waktu paling afdal untuk bayar zakat fitrah. Sebab ketika tu orang fakir miskin amat-amat memerlukan duit untuk dia berhari raya. Boleh jadi pada malam raya tu orang fakir miskin tak tubik lagi. Kalau nak kira zaman dulu lah. Orang fakir miskin duduk tidur dalam rumah lagi masa tu. Jadi pagi tu baru dia tubik. Maka ketika itulah waktu yang paling afdal kita bagi zakat terus kepada orang fakir miskin. Cuma sepuk lah kalau bahaya sikit. Salah-salah tak ada saja. Cuma waktu lah waktu yang paling afdal. Sekala-sekala tu email masjid pun dia kadang tak suka mana orang bayar atas itu sebab kalut oleh dia. Dia pun nak beraya juga. Jadi dia tak usah mana jumpa orang atas itu. Tapi waktu lah waktu yang paling afdal. Bila yang waktu haruh, hamba kata tadi, bermula daripada awal Ramadan, boleh dah nak bayar zakat terus. Sebab tu kita ada dah amin, terima dah orang nak bayar zakat terus. Boleh dah daripada awal Ramadan. Sebab tak wajib lagi nak bayar zakat terus. Bila wajib? Pada malam raya. Sebab boleh jadi kita meninggal. Maka tak wajib kita bayar zakat terus. Cuma boleh kita nak bayar awal. Makruh kalau selepas hari raya, lepas maya raya tu baru nak bayar zakat terus. Makruh, tak comel mana. Bahkan boleh jadi haram apabila terbenamnya matahari pada hari raya. Haram. Tak jadi dah zakat terus. Ia jadi sedekah biasa. Berdosa lah. Maknanya orang yang melambat-lambatkan membayar zakat fitrah. Jadi kita dan juga orang-orang yang di bawah tanggungan kita, maknanya kalau kita ni tok lelaki, bini kita, ataupun kita ni jadi ayah dah, anak-anak kita, mak ayah kita kalau dia miskin, maka ketika tu wajiblah kita bayar zakat fitrah. Nak bayar siapa? Bayar zakat terus ni, comelnya kita bayar kepada majlis agama. Orang panggil amil yang dilantik oleh kerajaan. Comelnya gitu. Bukan kita pergi cari sendiri tidur. Sebab kerajaan dia tetapkan untuk bayar kepada majlis agama. Maka bayar ke dia lah. Cuma ada ketika-ketika boleh kita beri terus kepada fakir miskin ataupun lapai asnaf, lapai golongan yang wajib ataupun yang boleh menerima harta zakat tadi, boleh nak bayar. Cuma dianjurkan untuk kita bayar kepada pusat zakat ataupun amil kerana dia lebih telu. Dia lebih tahu siapa yang lebih memerlukan. Cuma kalau kita dah jumpa dah orang, fakir miskin mari minta dah, wi lah. Dia kata tak boleh nak wi, kena wi ke majlis agama. Berat sangat lah tu. Time tu orang memang minta dah kita, maka ketika tu boleh wi. Bayar zakat tu. Lepas tu bayar tu dengan duit kau kena dengan berah. Dalam mazhab kita pendapat muktamad sebenarnya kena guna berah. Orang panggil kena guna orang panggil makanan asasi gitu. Cuma kita taklid kepada mazhab Hanafi sebagaimana fatwa yang diguna pakai di Malaysia, wajib kita kena bayar guna duit. Kerana duit lebih memberi manfaat kepada lapai orang golongan asnaf tadi. Boleh jadi kalau we berah duk sipir sebab dalam dapur gitu kan, lah kali masuk bubuk kolak. Tak ada apa. Dia pun tak boleh jual berah tadi.
Jadi moleknya kita bui. Hak ni lah pendapat yang diguna pakai di Malaysia. Dan dalam mazhab kita sendiri pun ada juga pendapat tadi. Itulah sebuah sedikit cerita pasal zakat fitrah. Tu bab zakat. Asnah dia, bilangnya dia ada 8 golongan. Yang pertama fakir, golongan fakir, maknanya orang yang memang tak ada harta ataupun pekerjaan pun tak ada, ataupun kadang-kadang dia ni ada kerja tapi pendapatan dia tu sikit sangat, tak sampai separuh daripada keperluan seharian dia. Dia kerja tu kalau sepatut dia boleh 10 ya, keperluan dia 10 ya, tapi dia kerja tu hanya boleh 3 ya ya. Hak ni orang fakir. Memang orang fakir sungguh. Hak ni memang kita kena tolong dia. Yang kedua miskin. Miskin ni upgrade sikit badan orang fakir. Dia ni melebihi separuh daripada keperluan seharian dia. Kalau kata sehari dia memerlukan 10 ya, dia kerja ataupun orang beri ke dia lebih daripada 5 ya, maka ketika tu dia ni orang miskin. Tu golongan kedua. Yang ketiga orang amil, orang yang bekerja berurusan dengan zakat. Dan orang kepak, orang mu'allaf, orang nak memperlembutkan hati dia kerana dia ni baru masuk Islam. Dan orang mu'allaf, boleh terima zakat. Orang kampung kita baru masuk Islam tadi, maka boleh kita beri zakat dia. Maknanya bukan tempat kita sendiri. Bukan sini. Dia zakat terus ni kita bayar ikut tempat kita duduk mana. Kalulah kata Malam Raya tu kita duduk mana. Contoh kita duduk Kelantan, maka zakat fitrah kita bayar di Kelantan. Asalnya gitu. Cuma boleh juga nak bayar di tempat lain. Dengan syarat maknanya tempat kita ni orang fakir miskin tu dah dapat dah harta zakat daripada orang lain. Bukan kata dia ni memang memerlukan. Maknanya lebih dah harta zakat di tempat kita. Jadi lah ni memang lebih dah. Maknanya boleh kita bayar di Kuala Lumpur, tak ada masalah. Boleh. Boleh, tak ada masalah. Boleh. Tak apa. Cuma asalnya kena ikut tempat kita sendiri. Sebab zakat fitrah ni zakat ikut tubuh badan kita. Tengoklah Malam Raya kita duduk mana. Cuma masalah bila mana orang tu nak bayar kita duduk tempat lain, dibolehkan sekiranya fakir miskin yang berada di tempat kita tadi tu tidak lagi memerlukan harta zakat, lebih dah, maka ketika tu boleh kita pindahkan harta zakat tadi ke tempat yang lain. Lo ni kan ramai kan tu nak bayar zakat di Mekah, di Madinah, di Vietnam, tempat tadi lebih susah. Di Afrika kita tolong dia. Tak apa. Asal tempat kita ni orang fakir miskin dah terjaga, okey beres. Tapi kalau jiran sebelah rumah kita miskin, tak ada orang cara pun, kitanya bersoho give zakat di Afrika, tak kena. Orang fakir miskin duduk sebelah rumah kita tak beri. Tak boleh. Zakat ni comelnya beri kepada ahli kerabat kita. Ahli kerabat kita, comel. Contoh sepupu kita, mak saudara kita yang bukan tanggungan kita, dia miskin, hak tu terlebih afdal kita bagi zakat dia. Sebab hubungan kekeluargaan tu kena jaga juga. Bukan kata kita beri ke orang jauh, tapi orang dekat-dekat, jiran-jiran kita tak cara. Tu bab zakat bab zakat. Habis ni lebih kurang bab zakat ni. Kalau biasanya dia kena nanya baru dia nampak soalan. Kalau cerita gini ni dia kata biasa dengar dah. Dia nanya tu baru jadi. Wallahu alam situlah. Lepas tunya kita akan masuk perbahasan baru, iaitu tentang puasa. Dia molek nak puasa dah tahun depan ni. Tak lama dah. Lah ni Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rejab, Syaban. 3 bulan lagi nak masuk bulan puasa. Comel lah kita baca tentang bab puasa pada muka sebelah tu. Oleh kerana ada masa sikit lagi, hamba cerita lebih kurang dulu pasal puasa. Puasa ni kalau kita nak tengok tarikh dia, dia nak cerita pasal menahan diri. Puasa ni Tuhan bagi kepada umat manusia sebagai satu latihan untuk kita ni tahan diri kita. Tak kira lah nak tahan diri dia pada gapo sekalipun, itulah yang dimaksudkan dengan puasa. Contoh ada orang ni dia puasa tak sekecek. Itu maknanya puasa juga. Dari segi bahasanya ya lo. Tak sekecek dengan orang. Ya lo kawin puasa tak sekecek. Tak semakan puasa. Tak sederak puasa. Dia tahan diri daripada buat sesuatu perkara. Itu telah dinamakan puasa.
Cuma bila disebut puasa dalam bab syarak, puasa maknanya kita tahan diri daripada melakukan perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa, bermula daripada terbitnya fajar sehinggalah terbenamnya matahari. Itu dinamakan puasa. Kita tak buat sesuatu perkara yang boleh membatalkan puasa. Bila sebut perkara-perkara yang membatalkan puasa, kena belajar dululah apa dia. Bukan sekadar makan dan juga minum. Ada lagi perkara-perkara yang lain yang boleh membatalkan puasa, kan? Cuma bila mana kita sebut tahdiri gini, di sudut syaraknya, jangan buat perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa. Di sisi orang kafir, maknanya orang bukan Islam, dia ada juga puasa dia. Contoh Sami Buddha. Kuat puasa, kalah kita. Tapi dia ada jenis-jenis dia. Kalaulah kata orang Kristian, pederi, dia puasa daripada bersetubuh. Pederi ni dia tak kahwin. Itu dia tahan diri dia. Kalaulah kata Sami Buddha, dia tahan diri daripada makan minum. Tak gitu. Ada Sami Buddha, dia tahan diri daripada kecek. Dia mengambil kefahaman tentang puasa, dia buat ibadat dia. Cuma orang Islam ni, dia ada satu ibadat yang khusus, yang mana kita tahan diri kita daripada melakukan perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa. Puasa ni umat Nabi Muhammad saja ke? Tidak. Sebab benda ni lama dah. Sebab tu orang bukan Islam pun dia buat juga puasa. Dan benda ini diakui, benda tu comel. Sebab nak menyucikan diri kita. Kita tahan diri ni. Sebab tu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat Quran, kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Difardukan ke atas kamu puasa sebagaimana difardukan ke atas umat-umat sebelum daripada kamu. Maknanya umat-umat zaman dulu pun pernah puasa dah. Cuma cara puasa tak serupa. Cara puasa tak serupa. Cara puasa tak serupa. Lepas tu puasa ni dia ada banyak hukum. Ada 5 hukum. Ada ketikanya puasa ni jadi wajib. Wajib kena puasa. Kalau tak puasa, berdosa. Bila wajib puasa? Biasanya kita kata bulan Ramadan. Bila masuk bulan Ramadan, maka wajiblah kita berpuasa. Ini makruf. Yang kedua, kadang-kadang bukan bulan Ramadan, dia wajib juga puasa. Siapa? Biasanya orang Tina. Iaitu dia kena qada, dia tak puasa bulan Ramadan. Boleh jadi pada bulan Syawal, boleh jadi pada bulan Rejab, boleh jadi pada bulan Rabiul Awal dia puasa. Puasa gapo ni? Puasa qada pada bulan Ramadan ni hamba tak puasa. Puasa tu gapo? Puasa wajib juga. Boleh pahala wajib. Kena wajib dia qada. Yang kedua. Yang ketiga, puasa wajib ni ialah puasa nazar. Puasa nazar. Dia bernazar. Aku bernazar aku nak puasa esok hari. Maka bila masuk je waktu esok hari, wajib dia kena berpuasa. Asal hukum puasa ni sunat, tapi bila dia nazar, maka jadi wajib dia berpuasa. Dan yang keempat ialah puasa kafarah. Kafarah contoh kafarah zihar, kafarah bunuh, ataupun kafarah dia melakukan persetubuhan sehari pada bulan Ramadan, maka ketika tu dia kena denda, kena puasa 2 bulan berturut-turut, maka wajib ketika tu dia berpuasa. Kalau dia tak puasa, ibaratnya dia berdosa. Ibaratnya berpuasa. Dia ada lagi cara-cara kita buat, iaitu puasa untuk solat istisqa, solat untuk minta hujan. Apabila diperintahkan oleh pemerintah untuk kita ni puasa. Contoh, kita kena kemarah, tiba-tiba sultan ayat. Oleh kerana kita ni kemarah, kita nak buat semaya sunat istisqa, maka dia istihar suruh puasa berlaku. Anak rakyat kena puasa, maka ketika tu wajib kita kena puasa. Dia ada puasa yang wajib dengan arahan daripada pemerintah, iaitu apabila kita nak semaya sunat minta hujan, pemerintah mewajibkan anak mungkin dia ni untuk berpuasa, maka ketika itu wajiblah semua orang yang mampu untuk berpuasa kena puasa. Dia tak boleh nak celak. Bukan kata boleh puasa saja.
Hak ni jari-jari buatlah ni. Kalau rakyat tak tahu, pemerintah tidak digalakkan buat. Tak pasal-pasal anak rakyat boleh berdosa. Hak ni beberapa puasa yang wajib. Yang kedua, puasa sunat. Hak ni biasa kita tahu, antaranya dibahagikan kepada 4 bahagian. Ada yang jenis puasa datang setahun sekali ya. Ia ikut tahun. Contoh lagu mana? Puasa Arafah 9 Zulhijjah. Sekali ya setahun. Kalau tak puasa tahun ni, tunggu tahun depan pula baru boleh puasa 9 Zulhijjah. Yang kedua, puasa Tasu'a, puasa 9 Muharram. Orang sebelum buat ni kaca surah, 9 Muharram. Yang ketiga, puasa Ashura. Bulan Muharram tu, 10 Muharram. Hak ni juga dia ikut tahun. Kalau tak puasa tahun ni 10 Muharram, kena tunggu 10 Muharram tahun depan pula. Satu lagi, 6 hari pada bulan Syawal. Lepas kita raya orang panggil puasa ni, hak ni juga ikut tahun. Kalau kita tak puasa ni tahun ni, tak ada pasal adalah kena tunggu tahun depan pula baru boleh puasa. Dia tak ada bulan lain. Dia setahun sekali ya. Banyak jenis lagi lah puasa-puasa yang lain. Contoh. Tu dia ikut tahun. Sekali setahun. Dia ada puasa ni sebulan sekali. Bila puasa sebulan sekali? Ni orang jauh-jauh lah buatnya. Iaitu puasa pada hari bulan tegal. Bulan mengambang. Kita panggil puasa hari putih. Ayyamul bid. Iaitu hari putih. Iaitu pada malam bulan mengambang. Iaitu pada tarikh 13, 14 dan juga 15. Hari bulan bulan Islam. 13, 14, 15 setiap bulan hijrah. Ni sunat kita puasa. Begitu juga ada puasa yang ikut bulan ni, iaitu puasa hari gelap. Iaitu bila mana bulan tadi nak jadi anak bulan. Akhir bulan 28, 29, 30. Ni juga sunat kita puasa. Jadi dalam sebulan-sebulan ni, tengah bulan dan juga akhir bulan ni sunat kita puasa. Nabi SAW menggalakkan umat dia untuk berpuasa pada ayyamul bid dan juga ayyamus sud. Ketika mana bulan mengambang dan juga ketika mana bulan tadi jadi anak bulan gelap. Tak nampak. Ni ikut bulan. Sebulan sekali. Ada lagi kekerapan dia ikut minggu. Seminggu sekali. Bila? Puasa Isnin Khamis. Minggu ni kita puasa hari Isnin. Lepas tu tunggu pula hari Khamis. Kalau tak puasa minggu ni, dia lagi minggu depan pula puasa. Tak ada minggu ni, minggu depan tu pula. Dia ikut setiap minggu. Dan satu lagi, puasa umum. Puasa umum iaitu puasa Nabi Daud, iaitu puasa 11 hari. Puasa 11 hari ni jari-jari orang boleh buat. Setakat ni menjumpanya, kalau Tok Guru hamba dulu puasa Umi. Puasa Umi gunung dia puasa 11 hari. Kadang-kadang puasa siap hari. Kalau orang lain. Yang comelnya kita puasa 11 hari. Puasa Nabi Daud. Nabi Daud dia puasa sehari, dia buka sehari. Makan. Lepas tu puasa pula sehari. Dia 11 hari semua. Hak ni digalakkan kita buat gitu kalau jenis kita ni orang jenis nak buat ibadat sebab biasanya kalau kita cerita buat puasa ni biasa baca ceramah lah panjang lebar buat puasa ni tak padat sehari. Jadi kita ni ngaji bab hukum, insya-Allah minggu depan kita cerita satu persatu tetap puasa. Boleh jadi kita tahu awal boleh puasa nanti ni tak perlu dah ceramah apa, tahu awal dah. Nak mula cerita pasal bab puasa. Maka setakat tu dululah pada minggu ni sebagai pembukaan untuk kita tahu pasal puasa. Insya-Allah minggu depannya kita cerita bab puasa balik, insya-Allah. Aku qauli hadza fa astaghfirullahalazim li wa lakum. Segala yang baik itu datang daripada Allah, yang kurang itu datang daripada diri hamba sendiri. Aku qauli hadza fa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin.